Jadi saya nak baca kitab lah. Baca apa yang ulama-ulama kita tulis kan? Lepas tu kita goreng kan, bagi sedap. Ni bahan mudah daripada ni kan? Sebab kita ada panduan pula cakap dengan tuan-tuan kan? Untuk merapu kan? Kita tengok ada panduan insyaAllah. Puan-puan malam ini kita buat balik satu pesanan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi hadis ni tuan-tuan bukan pesanan. Hadis ini adalah merupakan gambaran kepada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah Nabi kita tuan-tuan sekalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, telah berkata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah keluar daripada rumah baginda pada waktu yang baginda selalunya tidak pernah keluar daripada rumah. Fi sa'atin la yakhruju fiha, pada satu waktu, satu masa yang Rasulullah jarang keluar pada waktu itu. Tapi pada hari itu Rasulullah keluar daripada rumah baginda. Wala yalqahu fiha ahad, dan pada waktu itu tak ada siapa yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Abu Bakr, tiba-tiba datang dia Nabi keluar daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Abu Bakr, tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqal, lalu tanya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, ma ja'a bika ya Abu Bakar, apakah yang menjadikan, apakah sebab ma hamalaka 'ala al-maji, apakah yang menyebabkan engkau datang kepada aku wahai Abu Bakar? Qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzura fi wajhihi wa taslim alaihi. Saya ya Rasulullah datang kepada kamu pertamanya kerana saya nak melihat wajah kamu, wa taslim alaihi, dan datang saya sebab yang kedua nak mengucapkan salam kepada kamu wahai Rasulullah. Itu sebab Abu Bakar keluar daripada rumah datang nak jumpa Nabi tuan-tuan. Sebab yang pertama kerana nak bertemu Nabi, nak tengok wajah Nabi. Yang kedua nak bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Kerana tak tahan rindu, teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar daripada rumah dia tuan-tuan semata-mata, tidak ada sebab yang lain, semata-mata nak datang kepada Nabi, nak tengok wajah Nabi, nak bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah adatnya para sahabat tu. Kerinduan kepada Nabi itu kadang-kadang tak boleh ditahan-tahan. Ada sahabat daripada gemuk jadi kuat kerana kerinduan kepada Nabi. Sayyidina Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, muka dia daripada segar jadi pucat besi. Tubuh dia daripada sihat, gemuk, bulat, bontel elok. Macam ustaz cakap tuan-tuan, tiba-tiba jadi kuat kerana beberapa hari tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang berjumpa Nabi, Nabi tanya dia, Thauban, pasal apa kamu ni muka berubah tuan? Daripada sihat tubuh elok-elok, gemuk elok-elok jadi kuat. Kenapa? Kata Rasulullah pada Thauban. Jawab Thauban, kerana tak dapat menahan kerinduan kepada beliau Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa rindu nak bertemu Nabi dan kemahuan yang kuat nak bersama dengan Nabi inilah tuan-tuan yang hilang daripada umat akhir zaman. Kita ni tuan-tuan, bila dalam hati kita tak ada rasa rindu ke Nabi, satu. Bila rindu tu tak ada tuan-tuan, tak ada rasa di akhirat nanti aku nak bersama dengan Nabi. Dua benda ni bila tak ada tuan-tuan, yang pertama tak sempurna itu. Tak sempurna itu. Dalilnya tuan-tuan, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala.
Sesungguhnya tak beriman seseorang kamu yang tak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dicintai, lebih daripada dirinya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada ibu dan ayahnya, dan lebih daripada manusia sekalian. Datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mencintai kamu lebih daripada mak ayah saya, lebih daripada anak-anak saya, lebih daripada harta yang saya miliki, kecuali diri saya. Kecuali diri saya lebih cintai diri saya daripada kamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tak sempurna imanmu wahai Umar, sehingga aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri." Maka jawab Sayyidina Umar Al-Khattab, "Maka kamu lebih saya cintai dari diri saya ya Rasulullah." Jawab Rasulullah, "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar." Nabi ulang 3 kali. "Maka sekarang barulah sempurna imanmu wahai Umar," kata Nabi. Hari ini tuan-tuan, kita tengok umat Islam, rindunya tu nak bersama-sama, kemahuannya tu nak bersama dengan sama. Tuan-tuan sekalian, maka bila hilang rasa rindu kepada Nabi dan hilang rasa nak berhimpun dengan Nabi nanti dalam syurga, di padang mahsyar, hilang yang itu daripada umat Islam, maka beralihlah wala dan kesetiaan umat Islam itu kepada orang-orang kafir yang tidak beriman, ahli-ahli maksiat, orang-orang fasik. Tuan-tuan sekalian, pelakon, artis, pemain bola, pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedih tak tuan-tuan? Tak jawab, kita tak boleh jawab senyum. Lapak pun ada keduri lah dia. Tak ada. Kita ringkaskan kuliah ni. Ada yang belajar saya 9 kita kopi, insyaAllah. No? Habis tak habis lain cerita. Duk abang dah jadi bahan mentah nak goreng ni. Sebab itu para sahabat itu sanggup melakukan apa saja demi agama. Lalu kita baca sirah para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, 10 yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para syuhada Badar, Uhud. Kenapa sebab begitu hebatnya pengorbanan mereka demi agama, susah payah demi agama, lapar demi agama, tak berpakaian demi agama, disiksa demi agama. Kerana nak bersama dengan Nabi. Itu ya sebabnya. Ada sebabnya. Kerana nak bersama dengan Nabi. Abu Bakar keluar daripada rumah, tak tahan rindu kepada Nabi, datang saja semata-mata nak tengok wajahmu ya Rasulullah, nak bagi salam padamu ya Rasulullah. Ada sahabat itu, tuan-tuan, seorang wanita Ansar, bila habis selesai perang Uhud, datang seorang demi seorang, balik bagi tahu dia, ayah kamu wahai ibu telah syahid di Uhud. Anak laki-lakimu 4 orang semua syahid di Uhud. Dia kata bil afiyah walhamdulillah, tak apa, alhamdulillah. Tapi setiap kali orang bagi tahu dia ayah dia syahid di Uhud, anak laki-laki dia syahid di Uhud, apa yang dia tanya? Aina Rasulullah? Rasulullah di mana? Bagaimana khabarnya Rasulullah? Selamatkan Rasulullah. Dia tak peduli ayah dia mati, anak dia mati. Yang dia peduli Rasulullah. Maka orang beritahu Rasulullah selamat, wahai ibu. Aku tak akan percaya cakap kamu sehingga aku lihat Rasulullah dengan 2 mata kepala. Maka bila Nabi mengenderai kenderaan baginda balik dari medan Uhud sampai di Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, makcik dia pun tengok dengan 2 biji mata kepala dari Rasulullah. Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Mawahibul Laduniyah meriwayatkan perkataan perempuan ini. Apa perempuan dikata bila dia tengok Nabi balik daripada medan Badar? Kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Tiap-tiap musibah yang menimpa aku tadi, ayah aku mati, anak aku mati, semua 4 orang syahid. Kullu musibatin, setiap musibah yang menimpa aku ba'daka, setelah aku melihat engkau selamat, jalalun, hilang semua ya Rasulullah. Rasulullah itu menjadi penawar musibah. Tuan-tuan, kita kena kembalikan semangat.
dalam hidup kita, anak-anak kita, keluarga, masyarakat, umat seluruhnya. Kalau kerinduan kepada Nabi itu subur dan semangat nak berhimpun dengan Nabi pada mahsyar, takkan dia nak buat maksiat kalau nak berhimpun dengan Nabi itu juga. Kan? Ya. Orang tanya, apa hukum sambut hari ibu? Kita kata haram. Tercengar-cengar bila kita kata haram. Kok mana pula haram, Ustaz? Bukan menggugat akidah. Gugat akidah tu tak lah. Tapi haram kalau hampa sayang kat ibu hampa sehari, hampa kurang ajar setahun. Kan? Hormat mak, buat baik kat mak ni hari tu ya, hari ibu ya. Setahun lagi bagi kurang ajar. Bila ada ustaz-ustaz kita nak buat apa, kita sambut maulud Nabi, semua ni pekerjaan sia-sia belaka. Nanti tu jangan marah lagi, kau tu cakap tak habis ni. Baik kau tu habis cakap dia tu. Nak buat apa kalau ingat kat Nabi sehari, setahun lagi tak ingat Nabi. Sedih macam marhaban berzaki selawat tu sejawat yang mata teriak kerana teringat ke Nabi SAW. Tapi bila orang ajak bersama-sama dengan perjuangan Nabi, berhukum dengan hukum Nabi, yang Nabi larang, yang tu yang dia galak nak buat kan? Ini kuih kesah. Tak elok mula-mula jumpa ni kesah tu. Ya. Baik teringat tak ngajak lagi. Dua kat tangan sikit ingat. Betul dah perempuan itu. Bila hilang yang tu, hilang dah. Tuan-tuan rasa cinta pada Islam. Sebab tuan-tuan tak ada jalan dah kita ni nak bersama dengan Nabi di pada mahsyar, melainkan dengan jalan Islam. Nabi itu hidup berdakwah untuk Islam, berkorban untuk Islam, mati untuk Islam. Sebab tu Allah Ta'ala pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Kalau mati mesti Islam, hidup. Kalau mati itu mesti Islam, hidup tak payah Islam. Maka hidup itu lebih-lebih lagi mesti di atas jalan Islam. Tuan-tuan sekalian, kerana Islam itulah satu-satunya jalan untuk berhimpun dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Tak ada jalan lain. Sebab tu kita kena pastikan hidup kita tu betul-betul di atas jalan Islam. Tuan-tuan sekalian. Kemudian falam yanbah an ja'a Umar faqala ma ja'a bika ya Umar. Tiba-tiba datang tuan-tuan selepas itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu macam janji. Qala ma ja'a bika ya Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, yang hang pasal apa pula ni? Mai mana? Ada hal apa? Cari saya. Gitulah bahasa kita belah ni. Nah, terjemah ke Arab tu lah. Qala al-ju'u ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, saya keluar ini datang berjumpa kamu kerana lapar ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana qad wajadtu ba'dhan. Saya pun wahai Umar begitulah lapar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan takat kamu lapar wahai Umar, saya pun juga lapar. Fa inni qad wajadtu ba'dha dhalika. Saya pun merasai sebahagian daripada apa yang kamu rasai wahai Umar. Saya pun lapar. Tuan-tuan, Nabi ni kelaparan biasa, tuan-tuan. Biasa. Sebab itu Nabi cepat sangat menjiwai jiwa orang lapar. Suatu hari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan, kerana lapar jatuh mengelepak di tepi mimbar Nabi. Orang sangka dia kena sawan, bakar bubuh kaki dia tekuk. Itu rupanya cara Arab berubat sawan. Dia bubuh kaki tak tertekuk. Tuan-tuan sekalian, kerana mereka menyangka aku terkena sawan, sedangkan yang sebenarnya aku sangat lapar. Tuan-tuan sekalian, sangat lapar. Satu hari tuan-tuan sekalian, Abu Hurairah duduk tunggu tepi pintu. Lalu Abu Bakar buat tak tahu, lalu Umar pun buat tak tahu. Kut nak ajak bakar dia tarik roti canai. Lalu Nabi tengok muka Abu Hurairah, terus Nabi kata, lapar wahai Umar. Kata Abu Hurairah, Rasulullah, saya lapar. Tuan-tuan, Nabi tu kenal muka orang lapar. Tak akan kenal muka orang lapar, melainkan orang yang selalu lapar. Tuan-tuan sekalian, kita duduk kenyang, kita pula kenal muka orang lapar. Tapi kalau kita pun selalu lapar, tuan-tuan, kita kenal muka kawan kita yang lapar.
Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, lapar tak? Lapar ya Rasulullah. Kalau gitu jom pergi rumah saya. Panjang cerita tuan-tuan. Nak dengar apa ni? Habis lagi ambil masa pula. Jadi cakap pukul 9. Ada masa kenderaan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi pun ajak pergi rumah dia. Sampai rumah, maka Nabi keluarkan satu bekas susu, satu mangkuk susu. Abu Hurairah duduk bersidar nak minum, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi kata, nanti jangan minum lagi. Kata Nabi, diajak kawan-kawan kamu yang lain. Dia duduk berjalan di masjid, nak ajak kawan-kawan dia yang lain main minum susu sekali dengan Nabi duduk depan perut ni. Tak lagi boleh kat puak tu, tak dan kat aku dah. Kan? Dia puak pelapak dia korang aku. Saya lepak dia pun, tak dan kat aku. Datanglah kawan-kawan ahli sufah, orang miskin yang sedang duduk di masjid Nabi. Sampai di rumah Nabi, Nabi kata, Abu Hurairah, kamu jangan minum lagi. Bagi kawan-kawan kamu minum. Kalau kita tu tak bisik, tak kira apa kenapa ingat. Apa yang boleh nak minum ni kira. Hampa jangan duk kira nak perhabis kat apa saja. Suruh ingat kat aku sama. Tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, minumlah sekalian yang hadir itu. Sedangkan mangkuk itu masih berbaki dengan susu. Kata Abu Hurairah, aku yang paling akhir minum. Aku minum sebelum Rasulullah. Dan aku minum sehingga kenyang. Bila aku berhenti, Nabi kata lagi. Bila Abu Hurairah berhenti minum kerana nak bagi pada Nabi, Nabi kata lagi. Minum lagi. Aku minum sampai puas. Kata Abu Hurairah, fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-fadlah. Dan bila aku selesai minum kenyang, aku bagi lebihan minum kami. Itu Rasulullah, pemimpin umat, minum lebihan umat. Tuan-tuan, kita umat akhir zaman, kalau ada lebih pemimpin, kalau ada yang lebih dari lebihan pemimpin, itu memang nasib baik kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi selalunya jangan ada lebih itu, betul tak? Selalunya dia pun tak cukup pemimpin akhir zaman. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut di umum. Kan? Jangan duk merasa tukar muka jadi biru banyak. Ada orang tahu. Tuan-tuan sekalian, ini tazkirah. Ini tazkirah. Peringatan, tuan-tuan sekalian. Nabi itu minum dari lebihan umat. Fashariba minal fadlah, minum dari kelebih yang kami minum. Dan bila selesai Nabi minum, susu dalam bekas masih lebih. Katanya Abu Hurairah, kerana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Battul radhiyallahu taala anha bawa sekeping roti yang keras, roti kering yang keras. Nabi kata, ma ja'a biki ya Fatimah, kenapa kamu datang wahai Fatimah? Saya membawa sekeping roti ya Rasulullah, yang saya tidak boleh senang hati kalau saya tak bawa roti ini untuk kamu makan ya Rasulullah. Maka Nabi pun bismillah. Sebelum Nabi nak jamak, Nabi kata pada Fatimah, wahai Fatimah, inilah makanan yang masuk ke dalam perut aku sejak 3 hari yang lepas. 3 hari Nabi tak makan makanan, melainkan air sejuk dan buah tamar. Maka roti inilah makanan pertama yang masuk ke dalam perutku wahai Fatimah setelah 3 Kebiasaan Nabi kita kelaparan, tuan-tuan. Adakah Nabi lapar kerana Nabi miskin? Tak. Nabi kaya, tuan-tuan. Setiap kali berlaku perang, 1/5 harta rampasan perang wajib beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi guna semua kekayaan yang diberi Allah kepada Nabi daripada hak untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak guna untuk kepentingan pribadi. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni tak syok lah sikit kan. Kalau kita cerita Nabi itu konsep kepimpinan wasatiyah Rasulullah, syok lah. Lepas tu tak sejuk lah cerita ni. Ni Nabi kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana qad wajadtu ba'da dhalika fantalaqu ila manzili Abi al-Haytham ibn Tayyihan al-Ansari wa kana rajulan kathiran nakhli wasyah.
Maka Nabi pun mengajak dua-dua sahabatnya yang mulia itu pergi ke rumah seorang sahabat min kibar sahabat, di antara sahabat-sahabat besar, yang bernama Sayyidina Abul Haytham At-Tiyahani Al-Ansari. Adapun nama sebenar dia Sayyidina Malik At-Tiyahani Al-Ansari. Wa kana rajulan kathiran nakhli wasyai. Dia ni tokek ladang tamak dengan tokek kambing, tuan-tuan. Abul Haytham ni dia ada ladang tamak yang luas. Dan yang keduanya dia ada di belah kambing. Nabi ajak pergi rumah ni, tuan-tuan. Takkan nak ajak pergi orang miskin. Ni tuan-tuan, kan? Bila berada dalam keadaan lapar nak makan, Nabi tahu sahabat-sahabat yang lain pun tak ada makanan juga, lapar tu. Jadi jom kita pergi rumah sahabat kita, duit banyak sikit, kaya sikit, tokek rumah. Orang tak boleh makan nak lain pun boleh makan tamak, tuan-tuan. Dan juga dia di belah kambing. Walam yakun lahu khadamun, tapi dia tak ada khadam, tak ada pembantu. Falam yajidu, bila sampai tiga-tiga orang ni di hadapan rumah Sayyidina Abul Haytham, maka Abul Haytham waktu itu tak ada. Faqalu limra'atihi aina sahibuki. Maka kata Nabi SAW kepada isteri Sayyidina Abul Haytham, aina sahibuki. Tuan-tuan sekalian, nah, kami pun kalau nak syarah tuan-tuan 3 hari tak boleh. Kami nak syarah 3 hari tak boleh. Tuan-tuan punya kayanya ilmu ulama, nah, dan punya kayanya perkataan Nabi walaupun pendek, tuan-tuan, ulama syarah tak boleh, tuan-tuan. Nah, bila sampai di hadapan rumah Sayyidina Abul Haytham, tuan-tuan dan puan-puan, Abul Haytham tak ada rumah. Maka Nabi pun bagi salam, keluar isteri. Di sinilah menjadi dalil, tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, bahawa seorang perempuan itu apabila isteri suami dia tidak ada di rumah, tapi suami dia memberi izin, kalau orang datang di rumah kita nanti, orang bagi salam, keluarlah, jawablah salam, bagi tahu, kata abang pi nak sah, nak pi cari ikan. No, ikan, kotiau, goreng, apa ni? Pak cikgu lelaki ibu dalam Facebook dia, pakai lewat teka, tak kenal orang tu. Nak teka berapa ringgit, tuan-tuan. Lah tuan-tuan, orang pinat bawa 100,000, tuan-tuan, jangan main. No, bawa 50 ringgit cukup pinat kan? Tak cukup. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, kata para ulama, itulah dalil kalau seorang perempuan, isteri suami dia mengizinkan, dia boleh keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya tak ada rumah, bang rumah kan tak ada. Dia keluar pagi yang keluar pergi beli sekian-sekian, sekali lagi dia balik. Nak tunggu depan ni pun boleh, dia izin. Ataupun nak balik dulu petang mai lain, kita pulang. Syarat ma'a amnil fitnah, selamat daripada fitnah. Maksud selamat dari fitnah, dia keluar tu tuan-tuan, tutup aurat elok. Dia tak keluar dengan berkembang. Waalaikumsalam. Jangan ada jawab, jangan kembang lah. Waalaikumsalam. Waktu unduk 3 langkah. Unduk tak apa, kau dia terlengkap. Unduk boleh tak, dia terlengkap boleh. Itu yang pertama, keluar dalam keadaan menutup aurat. Dan kata ulama, lebih-lebih lagi kalau yang datang tu dia kenal. Yang datang tu Cikgu Zamri bawa tabung biro dakwah surau, kan? Yang datang tu Tok Imam, yang datang tu JKKKK. Tuan-tuan sekalian, bawa borang sekian dan sebagainya, nak bagi bantuan, voucher RM500 tak keluar. Rugilah. Kita keluar. Tuan-tuan sekalian, waalaikumsalam warahmatullahi kenal, kan? Jangan pula itu orang yang datang kita tak kenal siapa dia, tuan-tuan sekalian, entah mai daripada mana. Dan suami kita pesan, apa jadi pun jangan keluar. Aku nak pergi kurusui. Tahu kurusui? Kurusui lah. Kurusui di Kuala Lumpur, seminggu nak pergi. Beras dia belilah 3 kampit, 30 kilo dia boleh. Daging 15 kilo, dia boleh tiap ayam 20 ekor. Sayur dia bubuk, tu dia. Sebekat harga tu ada. Apa jadi pun jangan keluar. Semua benda aku dah bagi keperluan, cukup, jangan keluar. Tak boleh keluar. Walaupun jiran kita di ujung jalan mati, mailah ikut 4-5 orang. Lihat
Oh lihat, kata dia, jom kita pergi tengok maklum noh mati. Oh saya tak boleh keluar. Abang Man pesan pun mana pun apa jadi pun tak boleh keluar. Nak pergi tengok orang mati ni lehoi. Takkan tak boleh keluar. Hang yang buat yang jumut sangat ni. Hukum mana yang hang pakai? Oh ni tu. Kawan ni pakai hukum apa tuan-tuan? Hukum agama. Suami dia tak izin keluar. Walaupun orang mati, ziarah orang mati itu hukumnya fardu kifayah. Taat perintah suami fardu ain. Inilah tuan-tuan masalah kita tak reti nak letakkan keutamaan tu yang mana tuan-tuan dan puan-puan. Ziarah orang mati itu fardu kifayah. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan kita tukar mandi mayat. Nah, kalau kita tak keluar pergi mandi mayat tu, pakai sudah lah mayat tu, pakai jubah buta gitu lah. Kan? Orang lain semua tak erti, melainkan kita. Yang tu ada pertimbangan syarak, tuan-tuan, darurat pula. Nah, tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu keluarnya isteri Abul Haytham ini, kata ulama, menjadi dalil, dan itu tak disangkal oleh Nabi. Nabi tak sangkal. Tuan-tuan sekalian, perbuatan Nabi itu menjadi dalil. Maunya ada orang tanya saya dia apa? Dia tahu sekali. Yang saya tahu Islam ni sumber rujukannya Quran dan Sunnah. Ijma' dan qiyas ni mana Ustaz? Saya terjemah bahasa pelik. Dia tak cakap gitulah. Dia orang pelumpur dia cakap gitu. Saya terjemah dia bahasa pelik lah ni. Bahasa belah kita utara ni. Ijma' dengan qiyas ni mana Ustaz? Dan dia ikut mana? Yang saya tahu Nabi kata, aku tinggal daripada kamu Quran dan Sunnah. Ijma' dan qiyas tak ada. Bila kita duduk sibuk-sibuk hari ni tuan-tuan, kita duduk sibuk-sibuk hari ni Ustaz, tu ikut ijma', tu ikut qiyas, dalilnya mana? Saya kata kau kuliah muslimah Masjid Kamantan Ampang kan? Saya kata kau benda hak kita tak tahu, tak semestinya tak tahu. Dia beri Ustaz tu nak jawab apa? Kan? Benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak tahu tu semestinya tak ada kan cikgu? Tanya cikgu, dah kena cerdik kali dia tanya orang lain. Ayo, benda yang tak ada ni mesti kata tak, mesti kata benda yang kita tak tahu mesti tak ada. Kita belum tahu. Satu hari nanti insya-Allah kita akan tahu. Kita akan bertemu dengan benda yang kita tak tahu tu. Nah, sebab ilmu kita cendek, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kita nak kata ijma' tak ada dalil. Sedangkan dalil ijma' tu terang-terang. Nabi kata la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku tidak akan berijma', berhimpun di atas kesesatan. Tanya diri kita, yang berijma' tu siapa dia? Ulama' kan juhala? Kan? Yang berhimpun ijma' atas sesuatu keputusan dan kesepakatan tu, ulama' kan juhala? Juhala kan juhala? Ha? Juhala tu plural kepada jahil. Kata jamak kepada kalimah jahil. Maka jamaknya adalah juhalaun, orang jahil. Maka yang berhimpun atas sesuatu hukum, mengijmakkan sesuatu perkara itu, alim ulama kan juhala? Alim ulama, bukan juhala macam kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dalil ijma'. Dalil qiyas lagi terang kata, tuan-tuan. Cuma dengan qiyas tak kena ada. Kan? Ni yang kita duk baca ni. Banyak lagi tak yang kita kena qiyas balik ke rumah sekali. Ni saya syarah bukan syarah habis, tuan-tuan tinggal sikit aku nak balik bijak ke rumah. Dah saya suap dah sampai ke dalam mulut, telan ke diri dah setengah. Oh kan? Takkan dah suap masuk duduk. Telan. Apa kau tu bukan kerja dia, untuk guru dah kat tu lah. Balik kena fikir, kena qiyas sendiri. Yang saya mengajar saya habaq sikit-sikit. Yang tuan-tuan duk gelak kadang-kadang tu pasal apa? Tuan-tuan qiyas habis tu. Ada bila kita duk syarah dia kuat tunggu. Teman-teman dia balik gitu lah. Tu dia qiyas habis tu. Yang dia balik kita duk syarah tu kerana qiyas terlebih. Yang duk gelak suka tu pun pasal qiyas. Tuan-tuan sekalian, kita cerita sikit-sikit dia faham terlebih.
Kan? Kita habaq kata cicit 24 juta. Bila dah? Bila tu qiyas habis tu. Qiyas habis. Qiyas qiyas. Aku kata qiyas tu ada. Tutup guru kalau mengajar qiyas tu qiyas tu cerita apa? Ha? Cerita apa contoh? Qiyas ni jangan bagi sampai tak kena qiyas. Seorang tok guru dia suruh anak murid dia keluar pergi kedai beli terung. Hang balik sat lagi, kalau aku tak ada di rumah, lempak terung tu kat tingkap. Dia balik-balik tengok tok guru tak ada semua di rumah. Tok guru besar lagi. Dia lempak kat tingkap. Jatuh dah terung tak lantai. Esok tok guru kata hang tolong pergi kedai beli telur ayam sat. Tok guru kata banyak tu kan. Dia ingat anak murid dia cerdik. Betul sekalian. Dia pergi kedai, betul sekalian, anak murid beli telur, buat balik main, panggil-panggil tok guru tak ada. Tingkap dapur terbuka, dia teriak dengan perintah balik. Maka dia pun balik telur kok tingkap. Jatuh atas lantai. Apa jadi telur tu? Sama tak dengan tu? Tak sama. Betul sekalian. Allah berhati. Itulah tuan-tuan, dalam agama ni, kalau kita tidak ambil sumber agama itu dengan jalan duduk di hadapan guru-guru kita, maka yang akan berlaku adalah kesesatan dan penyelewengan daripada jalan agama yang sahih. Duduk depan guru. Tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kata para ulama, itulah dalil. Nabi SAW tak kata apa. Bila dia keluar menjawab salam tu, Nabi tak kata apa. Boleh perempuan keluar, Waalaikumsalam, buka dengan hijab dia elok, buka tingkap kan, buka laku, Waalaikumsalam, tak ada rumah abang saat lagi bawa dia nak balik, boleh buka. Tuan-tuan dan perempuan bukan tak boleh, tapi syarat terselamat dan aman daripada fitnah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu dalil. Lalu kata Nabi, aina sahibuki? Tuan-tuan dan perempuan, suami di dalam bahasa Arab perkataannya zaujun, bukan sahibun. Sahibun maknanya sahabat, kan? Zaujun maknanya suami. Nabi tanya isteri Abul Haytham, maksud Nabi di mana suamimu? Patut Nabi guna perkataan aina zaujuki, di manakah suamimu? Tapi Nabi tak guna perkataan zaujuki. Nabi guna aina sahibuki, di manakah sahabatmu? Di manakah temanmu? Yuqsadu bihi, yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah Abul Haytham. Maka inilah ta'lim Nabi SAW. Nabi nak mengajar kita dengan isteri, dengan suami ni, hendaklah kita jadikan seperti sahabat-sahabat. Jangan kita perambakan isteri kita tu. Ni kita buat hamba isteri. Ada juga isteri yang buat suami hamba dia, ada ke? Kan? Duduk sandak di dinding dapur, tak berani nak rebah badan. Kalau kurus kering untuk lelaki tu. Kurus. Ni mula nak apa? Nak ambil mulai. Ya. Duduk tuan-tuan bersandak di dinding tuan-tuan sekalian. Nak tidur rebah badan tak berani. Dia kata paman pasal siapa yang tak rebah badan sikit tengah-tengah hari ni. Dia kata nak cari kena jangka. Tak dimahang aku rebah badan sat pun dia jerekah. Dia kata laki penyegar duk kerja dah kedarah saja. Dalam rumah tu rumah kita, tanah kita, benda kita pang. Guru kering kawan tu. Mata tu keluar beri. Tuan-tuan sekalian. Tu. Maka Nabi menggunakan perkataan ini. Gunanya kita yang baca lepas 1400 tahun Nabi tak ada. Bila kita baca, kita faham Nabi nak supaya kita melayani isteri kita seperti teman kita. Isteri itu teman. Dalam perjalanan, dialah penasihat. Kalau dia cerdik, sebab tu isteri ni kena cari isteri yang cerdik, tuan-tuan. No? Biarlah walaupun dia dekat PMR, tapi pemikiran cara PhD tak apa. Jangan isteri itu ada PhD, cara fikir otak macam PMR. Nanti bini PhD, doktor sekian-sekian, doktor Masyitah. Contoh, ambil waktu sebut nama. Contoh, tuan-tuan sekalian, doktor Masyitah. Tapi pemikiran dia macam orang PMR. Tapi kita nak tuan-tuan, walaupun dia ada dekat PMR, tapi cara fikir macam PhD, macam Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Bila Nabi peace dengan 1400 orang sahabat nak masuk ke Mekah, tak boleh masuk.
Bisa tak keluar tuan-tuan? Antak pergi Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu pun tak jalan juga, tuan-tuan. Sedangkan telah pun berniat dah di Hudaybiyah. Kita lah ni kalau kita pergi tuan-tuan nak buat umrah, selain dari Tan'im, Ja'ranah, boleh kita pergi miqat di Hudaybiyah nak buat umrah. Alhamdulillah. Maka Nabi SAW untuk fikir lagu mana nak buat. Nabi suruh sembelih dah, pakat tak mau sembelih. Nabi suruh cukup, pakat tak mau ikut Nabi. Pening kepala Nabi nak buat lagu mana. Sebab dia tak boleh masuk, maka kena buat ihram, kena sembelih dah, tuan-tuan sekalian. Masuk bila lagi menjadi adat Nabi, tuan-tuan bila keluar di perang ke apa-apa, Nabi akan bawa seorang isteri Nabi. Kebetulan yang bawa pada waktu itu berlaku peristiwa Hudaybiyah, Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Bila masuk dalam kemah, Ummu Salamah mendengarkan Nabi. Ummu Salamah kata, saya apa bang? Nampak susah hati. Dia telefon semua tak mau ikut saya. Ummu Salamah tak mau ikut tu bukan kerana engkar perintah Nabi tuan-tuan, tapi kerana hati tu nak masuk Mekah dulu. Tak tahan, rindukan Baitullah, rindukan sanak saudara keluarga yang dah ditinggalkan berapa tahun? 7 tahun. Tuan-tuan, kerana ulama berkhilaf dalam masalah tahun berlaku Hudaybiyah itu tahun yang ke-7 atau tahun yang ke-8. Tuan-tuan, sebab tahun ke-8 berlaku peristiwa Fathu Makkah. Maka boleh jadi Hudaybiyah itu berlaku pada hujung tahun yang ke-7 Hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah kata, payah apa abang pergi keluar, abang dulu sembelih binatang dan abang dulu, engkau dulu ya Rasulullah bercukur, engkau dulu menanggalkan ihram. Nescaya mereka semua akan patuh kepada engkau. Oh, Nabi kata sungguh itu. Nabi pun keluar tuan-tuan sembelih kambing binatang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup kepala, Nabi buang pakaian ihram. Tak ada seorang sahabat pun yang ingkar akan perbuatan Nabi. Semua ikut apa yang Nabi kata. Lepas tu kita perlu kepada isteri yang cerdik, jangan menikah dengan isteri yang bodoh lebih dari kita. Kan? Kalau nikah dengan isteri bodoh lebih, kita masuk-masuk bila kita ada beban, kalau orang tak mau ikut kita, masuk-masuk dalam kemah. Awak kan? Nampak teruk muka jol. Itu cara bini mana? Nampak? Awak nampak teruk. Pakat tak mau nak ikut. Duk kata dia. Dia tekan tu sampai kita kira kirik. Tuan-tuan sekalian. Mata bini tak kirik. Tengok Khadijah tuan-tuan bila Nabi balik daripada buah Hira. Bila muka Nabi tu pucat lesi tuan-tuan. Nabi berada dalam satu keadaan yang nampak tidak tenangnya Nabi itu. Nampak Nabi itu berada dalam keadaan jiwa yang tak tenang. Ada Khadijah tanya ke langkabut, awak. Dia kena bini kita betul. Awak tu saja 33 sama kata spek bawah. Awak. Jatuh biasa masuk KFC tu darah naik. Tapi isteri Nabi ni kebanyakan dia tuan-tuan memang zaujah ummahatul mukminin adalah merupakan orang yang bijak-bijak. Tak tekan, tak tanya. Senyap, Nabi kita selimutkan saya, selimutkan dia selimut. Esok pagi tu dah Nabi tidur, lega penat Nabi, datang ketenangan dalam jiwa Nabi. Tahu Khadijah al-Kubra, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa berlaku? Ditenangkan Nabi, dibawa jumpa bapa saudara. Nama apa? Apa ni? Tak ingat. Tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu selayaknya kita dengan isteri kita. Ya. Faqalat intalaqa yasta'dilu lana al-ma. Kata isteri Sayyidina Abil Haytham, ya Rasulullah, suami saya keluar mencari air tawar. Kerana kebanyakan air di Madinah pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan masih air masih. Maka Abil Haytham ni keluar dicari telaga air tawar untuk bawa balik air minuman kepada keluarganya. Falam yalbathu an jaa Abu Haytham biqirbatin yaz'abuha ay yamla'uha fawada'aha thumma jaa yatazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummi. Tak lama kemudian baliklah Abu Haytham dengan qirbah, dengan bekas yang terisi air tawar.
Bila sampai tuan-tuan bahawa ta'aha, dia boleh letakkan bekas ayam tadi. Summa ja'a yaltazimun Nabi, lalu dia datang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalsabu yu'aniquhu wa yalsabu sadrahu bihi tabarrukan bih. Lalu dia permai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia peluk Nabi, dia rapatkan dada dia dengan dada Nabi. Ini sunnah tuan-tuan. Nah, kalau kita nak berpeluk-pelukan dengan sahabat kita, dada dengan dada tu kena apa? Tu sunnah. Maka merapatkan dada dia dengan dada Nabi, tabarrukan bih, sebagai mengambil keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersumpah di hadapan Nabi, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ibuku dan ayahku, aku akan melakukan apa sahaja demimu ya Rasulullah. Tuan-tuan, inilah adat para sahabat. Tengok bila berlaku perang Badar. Al-Miqdad bin Amr, muwakil Ansar Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad tuan-tuan lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Kalau letak Bilal tepi Sa'ad, jadi putih Bilal. Faham tu perumpamaan? Bilal tu hitam dah, tak tepi Sa'ad bin Mu'ad jadi putih. Sa'ad apa ni Bilal? Kerana amat hitamnya Sa'ad tu. Tapi bila dia syahid tuan-tuan, bila dia syahid, lepas saja dia di atas bumi, syahid bergegar arsh. Cerita tu pada seorang yang jumpa saya. Waktu tu saya duduk bersyarah di surah Al-Muhsinin, KLCC kan, Petronet jemput saya. Pas dia cerita bab Sa'ad bin Mu'adh ni, seorang dia tu Ustaz, cerita Sa'ad bin Mu'adh mati syahid, arsh bergegar tu Ustaz ambil dia mana? Saya kata Imam Al-Qurtubi cerita tentang kira. Dan Imam Al-Qurtubi ni cara dia cerita dan riwayatkan kitab dia tak sama macam ulama lain. Ulama benda dia tak tanya, kita dulu jawab. Kita tahu dah dia main tu tak silap tak pun asri ni tak. Jadi saya dia main. Saya kata Imam Al-Qurtubi ni cara dia riwayat, cara dia tulis kitab tak sama macam ulama lain. Ulama lain kalau cerita apa-apa, hak yang riwayat pun di ujung. Qurtubi ni punya dia nak habaq, kata dia begitu, orang kata profesional lah dalam ilmu hadis ni, pro-nya dalam ilmu hadis ni. Dia akan sebut rawah Muslimun, dia akan sebut riwayat tu dia awal. Macam Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tu tak sama macam ulama-ulama hadis lain. Kalau hadis sahih, dia tak kata sahih, dia kata hadisun hasanun sahih. Kalau hadis itu memang hadis yang hebat, maknanya mendalam, perlu perhatian umat, dia akan kata hadis ni hadis yang baik, lagi sahih. Bukan hadis hasan. Hadis itu baik, lagi sahih. Imam Qurtubi begitu. Dia kata Ustaz, macam mana mereka ni boleh tahu kata Sa'ad bin Mu'adh ni bila meninggal arsh bergegar? Nabi bagi tahu. Macam mana Nabi boleh tahu? Macam mana Nabi boleh tahu arsh tu bergegar? Nabi waktu tu hidup lagi. Nabi yang menceritakan hadis ni. Boleh tak gitu Ustaz? Gitulah. Tak ada ngaji hadis ni terang mana? Apa banyak kat siapa? Nak ngaji dekat asri. Apa kita betul tak? Tujuh kita. Jenis kepala otak bersimpul banyak. Kepala otak masuk ayat. Buat aliran ni.